Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Panglima Bajau. Sebenarnya saya merasa terpanggil untuk tampil, bercakaplah di sini, sama ada didengari ataupun sekurang-kurangnya difikirkan. Alhamdulillah. Saya rasa terpanggil untuk mengulas sedikit perihal semua orang tahu bagaimana keadaan kita punya Dewan Parlemen ya sejak beberapa hari lepas pembukaannya. Bukan pembukaan, persidangan, sejak persidangan kali kedua ya. Sejak peralihan kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Alhamdulillah kita melihat suasana Dewan Parlemen agak panas ya, bermula dengan isu pelantikan pemecatan lah kan, lebih kurang begitu. Pemecatan speaker dewan yang lama digantikan dengan speaker dewan yang baru, berserta juga dengan timbalannya. Memang menjadi isu yang agak panas juga lah, sehingga kan ramai rakyat yang turut berhujah di luar dewan. Di media sosial tak payah cakap lah, di dewan ada yang masing-masing dan pandangan masing-masing. Soalnya pemilihan speaker dewan tuh, itu dorang tahu lah, dorang punya. Cuma yang saya ingin perkatakan di sini ialah, jika dia layak duduk di sana, apa salahnya bagi dia duduk di sana kan? Sebab seperti kata Kinabatangan, aku ikut lah nih, Kinabatangan Datuk Yang Muhammad Datuk Seri Bung Mokhtar, dia kata selaras dengan perubahan pucuk pimpinan kerajaan nih. Jadi pendek kata, Perdana Menteri yang ada sekarang nih, dia berhak dan dia boleh, dia mahu menaikkan orang-orang dia sendiri yang selaras dengan dia punya kehendak, yang selari maksud dia itu, sealiran dengan dia punya. Takkan pula dia angkat yang membantah dia kan. Jadi adalah lebih baik untuk semua yang dalam dewan itu terima sajalah pelantikan speaker dan timbalan speaker. Pertikaian yang berterusan tidak akan membawa kepada apa-apa, melainkan hanya buang masa dan dikhawatiri menimbulkan lebih banyak pergaduhan, perpecahan di kalangan sesama wakil rakyat. Ya, minta maaf cakap, kebanyakan di situ tua-tua sudah. Ada beberapa orang saja yang masih mentah lah, lebih kurang begitu. Sebutnya dorang berpikir untuk menjadi contoh yang baik kepada masyarakat kita, terutamanya golongan belia kan. Jangan sampai apa yang mereka tonjolkan ketika ini menjadi budaya yang berterusan pada masa-masa akan datang. Apa salahnya kita tunjukkan keprofesionalan kita, walaupun ada di kalangan ahli dewan tu yang mungkin pertama kali kan, baru lagi, jadi mungkin terkejut dengan budaya seperti itu. Lebih-lebih lagi sekarang ini dengan pengaruh media sosial ya, kita punya persidangan dewan pun diliputi media, diikuti persidangan media. Ada yang secara langsung, ada yang secara sah, ada juga yang secara curi-curi ya. Sebab kita sekatan media di dalam dewan itu macam tidak berapa sudah. Tambah lagi ramai media-media yang di kalangan ahli dewan rakyat itu sendiri menjadi wakil media sudah, merekam sendiri menggunakan handphone kan, sehinggalah video-video yang berkaitan persidangan itu tersebar meluas, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Jadi secara tidak langsung saya yakin kamu paham apa yang saya perkatakan. Jaga image kita ya. Malaysia sejak dahulu terkenal dengan budaya sopan santunnya ya. Negara kita boleh dikatakan satu-satunya negara di dunia yang mempunyai penduduk
berbilang kaum, ya, berbilang kaum berbagai anutan agama, tetapi boleh hidup dalam suasana aman, damai dan harmoni. Kenapa kita di dalam dewan seolah-olah mahu menghidupkan satu suasana yang boleh mengancam keharmonian perpaduan di kalangan rakyat kita, ya. Sepertinya kita sebagai ikon lah dalam yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, wakil mereka dalam dewan. Ya, rakyat mengharapkan kamu bersidang dalam dewan secara baik, bukannya bermaki-makian, bermaki hamun, ya, menjerit sana sini. Ini sesuatu yang bagi saya lah amat menduka citakannya, tidak profesional. Lebih-lebih lagi di kalangan mereka yang sudah mewakili rakyat beberapa penggal, ya, yang sudah agak sepatutnya menjadi contoh ikutan yang baik. Jangan terlampau ikutkan perasaan, ya. Debat itu baik, ya. Memang itu pun tujuan diwujudkan persidangan ini, untuk membincangkan perkara-perkara yang memang harus diperbincangkan di dalam dewan, ya. Berbincang, bukannya saling menghentam. Kita akan lazaukan status pembangkang, kerja membangkang saja. Janganlah begitu. Kita mainkan, apa yang baik untuk rakyat kita berbincangkan bagus-bagus. Jangan asik membantah, membangkang. Lepas itu ada lagi yang sengaja memprovokasi isu-isu perkauman, ya, perbezaan kulit, perbezaan pendidikan, menjadikan suasana dalam dewan itu menjadi macam bukan lagi tempat perbincangan masalah negara, lebih kepada perbincangan masalah perkauman lah, masalah politik. Ini satu yang amat tidak baik lah, ya, untuk negara kita sebenarnya. Rakyat melihat kalau rakyat yang bijak mereka kan boleh menerima dari berbagai sudut, ya. Tidak kurang juga yang pastinya mencela, ya, mengkritik, mengutuk, ya. Kita sudah tua-tua, rambut putih, ada yang tidak berambut sudah macam saya. Seharusnya sadarlah, ya. Janganlah amalkan budaya-budaya yang jelas boleh merusakkan image negara dan membuang masa sebenarnya, ya. Kita sebetulnya lebih fokus kepada membincangkan masalah-masalah yang dihadapi rakyat ketika ini, lebih-lebih lagi pasca bencana pandemik COVID-19, ya, yang ternyata banyak menjejaskan bukan saja negara kita tapi juga seluruh dunia, ya. Sekarang pun mula sudah timbul isu-isu pembuangan pekerja oleh majikan, kebengkrapan hotel-hotel, banyak industri yang tutup, kos hidup meningkat, harga tiket, harga pengangkutan awam naik semua. Ini satu masalah yang bukan kecil sebenarnya, berbanding dengan isu-isu yang kamu pertikaikan dalam dewan makan 2-3 hari baru selesai. Padahal itu boleh dianggap itu isu remeh sebenarnya berbanding apa yang kita hadapi ketika ini. Tiada kesudahan kalau kita menjuruskan lebih kepada isu-isu seperti perbalahan tentang isu perbezaan pendapat ini memang tiada penghujungnya. Jadi saya gesalah, ya, kita fokus kepada kepentingan rakyat, ya. Jangan utamakan kepentingan pribadi, jangan utamakan kepentingan kroni, ya. Jauhkan sekali semua tuh. Kita fokus kepada memantapkan kembali kestabilan semada politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita melihat isu-isu sekarang ini banyak mengancam terhadap masa depan anak-anak muda, belia-belia kita. Peningkatan kes jenayah dikhawatiri akan berlaku selepas ini. Kes curi, rompak, peras, rasuah. Ini satu skenario yang tidak mustahil boleh menyebabkan negara kita akan menjadi buah mulut di negara asing sebagai antara negara yang yang mampu berpotensi untuk kekal aman damai, mampu maju seiringan dengan negara-negara lain, akan jatuh hanya disebabkan pertikaian politik sesama ahli dewan rakyat, ya. Apa salahnya, ya? Kita satu bangsa, kita satu agama, kita satu negara.
kita terapkan budaya Malaysia yang sebenarnya. Jangan lagi terapkan sentimen perkauman. Asal berbeza kulit saja macam minyak dengan air, tidak boleh duduk dalam satu balang. Ini satu benda yang tidak boleh berlaku dalam Malaysia. Ya, saya ni mengimpikan sebenarnya Malaysia ini mempunyai satu jati diri yang Malaysia yang sebenarnya, yang melahirkan bangsa Malaysia tanpa ada pengaruh atau perlu disulami oleh sifat-sifat ataupun budaya daripada negara lain. Ya, terus teranglah begitu. Saya bukan mempertikai pasal bangsa, cuma saya mengimpikan Malaysia ini, rakyat Malaysia ini terbina sebagai satu bangsa yang dikenali di persada antara bangsa sebagai bangsa Malaysia. Tak kiralah dia Melayu kah, India kah, Cina kah, Bajau, Kadazan, Iban, akan dikenali sebagai bangsa Malaysia. Ya. Jadi maksud saya di sini, janganlah terapkan budaya-budaya dari negara India kah, atau dari negara Cina kah, atau dari negara Indonesia kah ke sini sampai menjejaskan jati diri Malaysia yang sebenarnya. Malaysia ini terkenal dari sejak dahulu lagi sebagai negara yang berbilang kaum, masyarakat mazmum. Janganlah ada pengaruh. Saya sebenarnya tidak selesa apabila isu-isu perkauman macam menyelubungi rakyat negara kita. Wujud beberapa batas-batas yang menghalang perpaduan di kalangan masyarakat kita. Sepatutnya kita saling menghormati. Ini jangan saling memaki, sikit-sikit memaki. Ini satu yang amat dikesali lah sebenarnya, ya. Jadi itu sajalah. Semoga apa yang saya kehendaki ini akan sedikit sebanyak memberi. Memang saya tahu kamu sedar, kamu faham, tapi ada yang terlupa bahwa niat mereka yang lain akan disalah tafsir oleh yang lain. Natijahnya akan menghasilkan sesuatu yang lain, bukan seperti apa yang mereka tujuankan, niatkan tuh. Sebab kita masing-masing ada persepsi yang berbeza-beza. Maksud saya, tolonglah warnai Malaysia mengikut warna Malaysia yang sebenarnya, terutamanya di kalangan belia. Tunjukkan tauladan yang baik kepada belia, kepada remaja kita, anak-anak pelapis generasi masa hadapan kita ini. Tolonglah, jangan kita menjadi puncak kepada kerusakan Malaysia pada era mendatang. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.